Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini. Kerana atas izin Allah kita berada di dalam rumah Allah, yang mana belum lagi niat beriktikaf boleh niat iktikaf. Dan kita juga duduk di dalam satu yang disebut sebagai majlis ilmu, yang juga disebut oleh baginda Nabi SAW dengan panggilannya Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga. Maka mogalah kita harap di dunia Allah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga, yakni majlis ilmu macam ni, dan nanti Allah izinkan kita berada di dalam syurga yang sebenar nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang mungkin hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Risalatul Tauhid. Seingat saya malam hari tu ada kitab ni, tampak pun ada kitab. Mana pergi kitab? Baik, malam ni kita nak bicara tentang kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Bismillahirrahmanirrahim ni dia berada di awal kitab ni. Jadi kita ni, cara kita baca kitab ni cara pengajian di pondok lah. Kita akan baca satu-satu. Jadi pertama sekali, Tuan Syekh pengarang kitab ni, dia tulis depan sekali, atas sekali,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni dia ada nama dia. Nama dia iaitu basmalah. Nama dia adalah basmalah. Apa makna basmalah? Al-basmalatu hiya qaulul qaili bismillahirrahmanirrahim. Al-basmalah itu ialah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Singkatnya namanya basmalah. Nama panjang dia tu, kalimah dia tu bismillahirrahmanirrahim. Pendeknya panggil basmalah. Jadi kalau yang dah tahu, tahulah. Yang belum tahu, ambil tahu. Jadi kalau bila-bila esok-esok orang kata cuba baca basmalah, jangan buat pening. Basmalah tu bismillahirrahmanirrahim. Itu nama dia. Nama bagi bismillahirrahmanirrahim tu basmalah. Dan basmalah itu ialah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'naha, dan maknanya ialah abda'u bi tasmiyatillahi wa dzikrihi qabla kulli syai'. Makna bismillah ialah aku mulakan setiap sesuatu dengan menyebut dan membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita nak buat sesuatu, kita sebut dan baca nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi dia kata musta'inan bihi jalla wa ala fi jami'i umuri, dan untuk memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala dalam setiap urusan kita. Jadi kita kena pegang bahawa kerja buat yang kita buat ni, kalau bukanlah Allah yang sempurnakan, maka tak akan sempurna. Kita nak buat apa? Kita nak pergi masjid, start motor jalan nak pergi masjid tu, kalau Allah sampaikan, sampailah. Allah tak sampai, tak sampai. Biar motor besar mana pun, biar motor hebat macam mana pun, minyak full sampai F, tapi kalau Allah kata tak sampai, tak sampai. Macam-macam gaya lah berlaku. Tayar pecah ke, exhaust jatuh ke, kan? Adalah macam-macam berlaku. Kalau Allah nak buat boleh tak sampai, ada je tak kena. Tu makna Allah tak nak bagi sampai tu. Walaupun kita dah buat elok dah, kan? Kadang-kadang kita motor tu jaga elok enjin dia, tiba-tiba time nak pergi tak boleh nak start. Tu dah kehendak Allah. Jadi kita kena pegang setiap urusan yang kita nak buat ni, kita kena harap pertolongan daripada Allah. Itulah yang terkandung dalam bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi supaya dengan kita baca bismillah tu, hati tu mengharap kepada Allah, tolonglah aku ya Allah untuk melaksanakan apa yang aku kehendak nak buat ni. Itu dia. Taliban al-auna minhu, dan memohon bantuan daripada Allah. Mohon bantuan daripada Allah. Fa innahul qadiru ala kulli syai', kerana sesungguhnya Allah itulah maha kuasa atas segala sesuatu. Kerana yang berkuasa semata-mata Allah. Jangan dicari dalam kitab tu, tak ada. dia selak habis muka surat, memang tak ada. Saya syarah. Yang saya syarah ni bismillahirrahmanirrahim tu, kalimah tu bismillahirrahmanirrahim, kemudian saya syarahkan, saya huraikan apa makna dia. Tu ada satu masjid tu, sian tengok masjid tu, dia selak sampai hujung. Mana ustaz baca, dia tanya. Tak, bukan kita baca ayat dia je, lepas tu kita hurai. Kalau sekadar baca, tuan-tuan balik rumah pun boleh baca sendiri, kan? Tapi kita tujuan mengaji dengan berguru ni, guru tu tugas dia menghurai apa yang ditulis tu, supaya apa yang ditulis tu senang kita faham. Sebab kata tok guru kami, pendakwah ni, guru-guru agama ni umpama tukang kopek buah. Umpamanya lah, umpama tukang kopek buah. Kita contoh nak makan buah manggis, katalah kita tak reti makan buah manggis ni macam mana, katalah duk bandar mana tak tahu, sampai buah manggis dia tak pernah jumpa. Tiba-tiba balik kampung tengok, buah apa ni? Dia tengok buah manggis tu macam nak kata terung tak terung, nak kata macam buah apple ke apa tu, dia pun kekah macam makan buah apple dengan kulit-kulit dia gigit. Gigit getah melekat.
Bahasa macam mana? Pahit. Dia kata tak sedap manggil ni. Siapa kata manggil sedap? Hei, kelat gini ya, liat gini ya, dengan bergetah-getah. Dia pun buang itu. Kita kata kamu salah. Kita pun ambil buah manggil ni, kita picit kopek. Kopek ambil bahagian isi yang warna putih tu je, kita bagi dia makan. Rasa macam mana? Dia kata, ni baru manis. Begitulah ilmu. Kan? Orang awam, dia mungkin tak pandai nak kopek ilmu. Jadi bila dia telan bulat-bulat ilmu tu, dia akan rasa pahit ilmu ni. Mula dia kata, susah sifat 20 ni. Payah, malas aku mengaji. Biar jahil lah sampai ketua pun tak apalah. Payah sangat nak faham. Letih aku. Nah, sebab apa? Sebab dia kekah dengan kulit-kulit. Jadi tugas pendakwah, tugas guru agama, tolong kopek. Jadi kita kopek ilmu tu. Kopek. Yang mana isi dalam kita bagi kepada tuan-tuan, bagi kepada orang awam. Barulah kata, ni baru manis ni kata. Ni baru mengaji sedap. Memang sebab dah tolong kopek. Cerita dia. Faham tak? Dia kata cerita apa pula ustaz ni? Tadi cerita bismillah, lepas tu manggih pula. Tu kiasan. Ada lagi dia pening dah pula. Baik. Balik kepada bismillah kita tadi. Tadi itulah tadi saya sebut makna secara detail akan makna bismillah tu. Makna yang lebih terperinci. Makna biasa yang kita pegang dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, betul? Itu makna dari segi terjemahan bahasa. Tapi makna yang lebih mendalam tadilah saya sebut. Makna kata maksud bismillah tu, aku mulakan tiap-tiap satu perkara dengan sebut nama Allah kerana aku mengharapkan pertolongan daripada Allah dalam segala urusan aku, kerana dialah sesungguhnya Allah yang Maha Berkuasa. Itu makna panjang dia. Jadi dengan tujuan supaya bila kita buat satu kerja, kita baca bismillah. Dan dengan kita baca bismillah tu, mengharapkan di dalam hati Allah tolong kita sempurnakan kerja yang kita nak buat. Kadang-kadang kerja yang kita buat tu kalau tak baca bismillah pun jadi. Kita makan terlupa baca bismillah, sampai licin dah pinggan, senduk-senduk pun habis. Siap sendawa pula tu kuat gitu. Allah lupa baca bismillah, dah habis juga makan. Kenyang pun kenyang. Dah tu dia kata sama je lah baca bismillah ke tak baca bismillah. Tak baca bismillah pun kenyang juga. Betul, memang jadi. Kadang-kadang apa kita buat, walaupun tak baca bismillah, tapi berkat tak ada. Dalilnya Nabi kata, bukan saya kata. Nabi kata. Nabi kata apa nama ni? Macam mana bunyi depan dia? Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap perkara yang tidak dimulai dengan baca bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta', wa fi riwayatin fahuwa abtar. Maksudnya apa-apa perkara, kalau perkara tu ada cita-cita yang baik, kemudian kita buatnya dengan tak baca bismillah, maka perkara tu aqta' ataupun abtar ataupun ajzam. Yang ni dengan maknanya terputus. Apa makna putus? Putus berkat. Apa makna berkat? Ziyadatul khair. Berkat maknanya bertambah-tambah kebaikan. Jadi kalau kita buat satu tu dengan tak baca bismillah, takut-takut apa kita buat tadi tak boleh berkat. Tanda tak boleh berkat, tak bertambah baik. Tak bertambah baik. Apa makna baik? Semakin dekat pada Allah. Itu makna baik. Bukan makna baik ni duduk diam gitu, bukan. Makna baik makin dekat pada Allah. Lepas tu kalau kita nak diri kita ni makin dekat dengan Allah, makin bertambah baik, makin orang cakap apa, ziyadatul khair, makin berkat hidup ni, amalkan baca bismillah dalam apa saja urusan kita buat. Moga-moga hari kita tu akan menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik tiap-tiap hari. Tapi kalau kita tengok diri kita ni tak boleh nak jadi baik, mesti ada something wrong. Boleh jadi hidup kita tu tak berkat. Dia kalau berkat ni dia akan jadi lagi baik. Dia nak nilai, jangan tengok orang, jangan nilai orang, nilai diri kita sendiri. Kita tengok kita daripada muda sampai naik ke tua ni, solat sunat kita tambah tak? Cek tengok, tambah tak? Solat sunat duha buat tak? Nak tahajud bangkit tak? Solat paling tidak kurang-kurang pun rawatib.
Solat sunat apitan antara solat fardu tu, sebelum dengan selepas tu, kita rajin buat tak? Tahiyatul masjid buat tak? Nah, kalau daripada dulu tak rajin sembahyang sunat sampai nak sekarang pun tak rajin sembahyang sunat, boleh jadi kurang berkat hidup kita tu. Patut hidup kita ni akan bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Mana lagi hujung tu lagi baik, lagi baik, lagi baik, lagi baik. Macam tu, itu baru tanda hidup berkat. Sebab apa? Sebab dunia kita pun bertambah, betul tak? Dulu mana ada pakai kereta? Zaman mula-mula dulu kita zaman susah, jalan kaki je. Kan? Itu pun selipar berapa kali cabut putus. Lama-lama Allah tambahkan rezeki dunia kita. Daripada main dengan tapak kaki, jalan kaki, boleh basikal. Naik basikal pula 2 tayar. Kena kayuh sendiri. Lama-lama tak payah kayuh sendiri, pulas kot tangan je, naik motor. Allah bagi rezeki. 2 tayar juga. Lama-lama Allah up lagi 2 tayar, jadi 4 tayar kereta. Lama-lama Allah up lagi 6 tayar lori. Kan? Mana makin naik rezeki, makin naik dunia, makin tambah, makin tambah. Lah kali 4 tayar balik. Mana 4 tayar balik? Van jenazah. Nak ceritanya, bahagian dunia kita bertambah, kenapa bahagian akhirat tak bertambah? Itu soalan. Kalau dunia kita makin meningkat rezeki kita, dulu rumah sewa, sekarang rumah sendiri, kan? Maknanya kehidupan kita semakin elok dari segi masalah dunia dia. Dan kalau dunia boleh makin elok, kenapa akhirat makin tak elok? Kenapa akhirat kita tidak bertambah? Jadi kita khawatir hidup kita tu tak berkat. Maka macam mana nak bagi berkat? Nabi kata, amalkan membaca bismillah dalam segala tiap-tiap apa yang kita buat. Baca bismillahirrahmanirrahim. Bukan payah. Kalau tak boleh nak baca panjang, baca pendek, tak apa, bismillah. Kalau yang panjang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Dah malas sangat dia ni nak baca bismillahirrahmanirrahim, panjang sangat, dia kata bismillah sudah. Boleh juga. Cuma kuranglah sikit fadilat dia banding yang baca penuh. Tapi okey, dia baca daripada tak baca langsung. Kan, nak balik ni start motor baca bismillah. Kan? Tekan kat kaki tu bismillahirrahmanirrahim. Itu. Masuk gear 1 bismillah. Gear 2 bismillah. Jalan sepanjang jalan tu bismillah. Buat apa? Buka sampai kat rumah nak buka pintu. Bismillah. Amal selalu baca bismillahirrahmanirrahim ni. Insya-Allah hidup kita tu akan menjadi berkat. Ada keberkatan. Allah pun mudahkan aja segala urusan. Lagi tanda hidup ni berkat, Allah tak susahkan kita. Kadang-kadang kita pakai motor lama je, motor kapcai je, tapi elok motor tu, tak ada rosak-rosak. Ada orang pakai motor baru, baru pakai sebulan rosak dah. Sebab kadang-kadang takut di situ ada kurang keberkatan dia. Tanda berkat ni Allah mudahkan kita. Barang kita pakai walaupun uzur dah barang tu, barang lama, tapi elok je pakai. Sebab apa? Allah bagi keberkatan. Bila berkat senang, tak ada yang susah. Tu. Hati jadi lapang, tenang hati dia. Itulah ketenangan yang kita nak cari. Ketenangan tak boleh dibeli. Orang kaya juta macam mana, jutawan sekalipun, duit million dalam bank, dia tak boleh beli kebahagiaan. Dia tak boleh beli ketenangan. Melainkan ketenangan dan kebahagiaan itu datang daripada Allah. Hanya Allah saja boleh kurniakan. Jadi kena mohon pada Allah lah. Antara cara nak bagi tenang hati, nak bagi bahagia, amalkan baca bismillahirrahmanirrahim. Lagi Nabi kata kullu amrin zibalin, setiap perkara yang ada cita-cita. Tapi kena faham juga, bukan semua benda boleh baca bismillah. Ada benda boleh, ada benda tak boleh. Kita nak tengok apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Yang boleh baca bismillah ni 2 perkara saja. Iaitulah perkara kebaikan. Maksud perkara baik tu 2 dia punya tanda. Iaitu yang pertama, perkara yang ada manfaat. Yang kedua, perkara yang ada faedah. Manfaat dan faedah. Kalau perkara tu ada manfaat, ada faedah, automatik perkara tu dipanggil perkara kebaikan, benda baik. Tapi kalau 2 ni tak ada, dia tak termasuk dalam perkara kebaikan. Dan maksud baik di sini ialah baik pada syarak, baik pada agama, baik pada Quran, baik pada hadis. Bukan baik pada pandangan mata manusia. Kalau pada pandangan mata manusia,
Orang pakai seluar pendek dia kata baik. Baik, dia tak kacau orang, dia tak pukul orang, dia cuma seluar pendek je, ada apa masalah, biarlah ke dia. Betul tak kita cakap gitu kan? Pada sisi syarak jahat dah tu. Jahat tak jahat, macam mana lawan hukum Allah? Allah kata tutup aurat, degil tak nak tutup aurat, tak jahat tu? Keras kepala, tak nak dengar peraturan Allah. Peraturan manusia ikut sangat kan? Kerajaan suruh buat SOP, ikut sungguh SOP. Tapi yang Allah suruh bagi peraturan, dia tak nak ikut. Ni masalah. Sebab tu ni dipanggil manusia jahat. Tapi pada pandangan orang biasa, kata tak ada apa dia. Dia bukan kacau orang, dia bukan pukul orang, dia bukan zina, dia bukan rogol orang, dia pakai seluar pendek je. Dah apa nak marah sangat kat dia? Lepas tu hari ni kita tengok budak-budak perempuan, kadang-kadang anak kita, cucu kita, bukan orang lain, pakai baju lengan pendek. Kenapa kita tak marah? Sebab kita tak rasa tu salah. Sebab kita tak rasa tu dosa. Dosa tu orang perempuan kena pakai tutup sampai lengan. Mana boleh kat sini pakai baju lengan pendek. Kadang bini kita pergi kedai, beli gula, beli tepung, pakai baju lengan pendek, elok kan? Lelaki suami yang membiarkan anak perempuannya atau isterinya nampak lengannya tanpa dia kata apa-apa, tanpa dia halang, lelaki itu masuk dalam kategori dayus. Suami itu suami yang derhaka kepada Allah. Jangan buat main-main. Sebab tu kita kena tegur anak bini kita. Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Kalau ayat tu berhenti kat ku anfusakum je, tak apalah, mudahlah kita, senang. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu. Selesai ayat kita, jaga diri kita sudahlah. Tapi sebab Allah sambung ayat tu, wa ahlikum nara, dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Sebab ada ahlikum tu. Makna kita kena jaga ahlikum kita, jaga ahli keluarga kita, jaga isteri dan anak-anak kita. Bukan boleh main biar gitu. Jadi balik kepada perkara baik tadi, ada dua syarat dia. Mesti ada manfaat, mesti ada faedah. Okey, apa makna manfaat? Kita pergi satu-satu dulu. Manfaat dulu. Apa makna manfaat? Selalu kita sebut benda ni ada manfaat tak? Kita tanya orang kan. Jadi apa makna manfaat tu? Makna manfaat sebut dalam kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. Kata Syekh, makna manfaat ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Apa-apa perkara yang menambahkan takutmu pada Allah, itulah namanya manfaat. Makna manfaat, kalau kita buat, kita jadi takut dengan Allah, manfaat itu. Tapi kalau kita buat, kita tak rasa takut dengan Allah, malah ada hati pula nak lawan Allah, itu bukan manfaat nama dia. Itu jahat, itu tak ada manfaat, itu sway nama dia. Perkara yang ada manfaat, kita buat, kita jadi takut. Tak kira lah apa-apa. Orang lantik kita jadi pengurusi masjid, bila dia pegang jawatan pengurusi masjid, macam mana hati dia? Duk-dak, takut. Aku kena buat betul-betul ni amanah ni. Aku bukan jaga Dewan Balai Raya, aku jaga rumah Allah. Kalau jaga Dewan Balai Raya pun takut-takut dah, rumah Allah lagi, maka hati dia takut-takut dalam buat segala tindakan, keputusan. Maka pegang jawatan pengurusi tu nak jadi manfaat pada dia. Kerana bila dia buat, dia rasa takut pada Allah. Tak kira lah apa-apa pun. Jadi tok imam, dia rasa takut bacaannya tak betul, takut semayangnya tak sah. Sebab kalau dia tak sah, dia nak tanggung makmum belakang ni. Nampak? Lagi-lagi semayang ramai Jumaat, penuh orang. Jadi dia hati-hati, dia belajar betul-betul cara nak sebutan tajwid makhrajnya. Sebab apa? Sebab apa dia buat semua tu? Sebab dia takut kalau semayang tu ada masalah, nanti dia akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Maka dengan dia buat tadi dengan rasa takut, maka jawatan imam tu menjadi manfaat pada dia. Tapi sebaliknya, kalau dia pegang jadi pengurusi atau jadi imam, dia pegang pengurusi tu, dia dah fikir macam-macam. Sedap lah. Nanti
berapa persen, 5% duit masjid masuk poket aku, dia kata. Kalau yang tu tak ada manfaat, walaupun dia pegang jawatan pengerusi masjid. Tak payah kata masjid Sungai Galah, Masjidil Haram dia pegang. Kalau dalam hati ada niat nak ambil duit masjid, duit dan sebagainya, duit hak orang ramai, hukumnya haram dan tak jadi manfaat pada dia, malah jadi suatu perkara bala pada dia. Jadi sway, dia akan diseksa di hari akhirat nanti, kan? Jadi imam nak, dia rasa supaya aku ni orang hebat, orang pandang kat aku, orang kena dengar cakap aku. Sebab apa? Sebab boleh allowance, nak dapat allowance tiap bulan. Kalau itu niat dia, ambil allowance tak salah. Tapi kalau tujuan niat kerana nak allowance, maka ambil jawatan tadi tidak ada manfaat pada dia. Saya cerita ni benda kecil. Pengurusi masjid dengan tu imam, bayangkan kalau lagi besar, nak jadi YB, nak ketua DUN, ketua parlimen, kan? Exco, nak menteri besar, nak sampai ke menteri pusat, nak jabatan Perdana Menteri, sampai Perdana Menteri Agung, Sultan. Kalau yang kecil tadi pun macam tu punya cabaran dia, dan yang besar lagi teruk lah. Kita paling kuat kalau jadi pengurusi masjid, jaga masjid je. Dan kalau ketua DUN, jaga satu DUN. Kalau ketua parlimen, jaga DUN-DUN bawah parlimen ni, kan? Kalau menteri besar, semua daerah duduk bawah dia. Dan Perdana Menteri, 14 negeri bawah dia, Sultan Agong. Kita jadi ketua kampung, kita tahu dalam kampung kita ni ada orang tak semayang, ada orang main judi, tapi kita tak buat sebarang tindakan, tanggunglah nanti di sana. Allah akan tanya, mu ketua kan? Allah tanya, kamu jadi ketua kan? Apa kamu buat? Sedangkan kamu tahu anak kampung kamu tak semayang, kamu tahu anak kampung kamu buka aurat, kamu tahu anak kampung kamu berjudi. Apa tindakan kamu sebagai ketua dalam kampung tu? Kena tanya. Nak tekiak-kiak klepang, pum, masuk dalam neraka. Saya cerita tu ketua kampung baru. Ketua kampung jaga satu kampung je, sebab dia ketua kampung, jaga satu kampung. Dan kalau jadi DUN, parlimen tadi, berapa kampung duduk bawah dia? Dah jadi menteri besar, berapa kampung, berapa daerah semua duduk bawah dia. Satu daerah je berapa puluh kampung, nak semua duduk bawah dia. Jadi Perdana Menteri 14 negeri duduk bawah dia. Dia tahu dalam negara dia ada rakyat yang buat maksiat, dia pun tak kata apa. Allah tanya. Allah tanya, jangan ingat tak tanya. Duniamu sedap lah, naik kereta best, kereta mahal naik, nak pakai kod, gaji puluh ribu, tu dunia, kan? Tiup sangka kala esok tahulah mana pergi kereta besar, mana pergi rumah besar, mana pergi jawatan besar. Tak ada dah. Allah akan tanya. Dalam COVID pun kamu buat anugerah bintang popular, konsert menyanyi. Jawab. Menteri-menteri semua kena jawab. Dia pegang jawatan kan, dia ada kuasa. Dia ada kuasa nak boleh batal. Kenapa dia teruskan juga? Tanya, Allah tanya. Kita tanya dia boleh jawab. Rakyat tanya, netizen tanya, menteri jawab dia. Perkara itu tidak termasuk dalam perkara yang dilarang. Tak apalah kamu jawab dengan kami. Kami tanya memang boleh jawab itu. Tunggu Allah tanya esok. Nak jawab gitu. Allah tanya, kenapa kamu biarkan konsert? Dia pun jawab, Allah, perkara ni tak termasuk dalam perkara yang dilarang dalam NKN. Tak apa, jawab gitu. Jawab lah gitu. Simpan jawapan tu depan Allah Ta'ala nanti. Ada. Benda ni benda hal akhirat. Tak kira siapa-siapa. Kan? Manusia depan Allah semua sama. Baik mu agung, baik mu sultan, baik mu raja, baik mu Perdana Menteri, semuanya hamba di sisi Allah. Tak kira siapa pun. Bukan kita tak hormat sultan, bukan kita tak hormat raja, kita hormat. Tapi kena ingat, kita tetap hamba di sisi Allah. Apa jawatan pun kita pegang, beringatlah. Itu dia. Zaman dulu-dulu ulama berani-berani. Sebab tu orang ikut agama betul-betul tak berani nak main-main dengan agama. Hari ni orang main-main dengan agama. Dulu tok guru alim-alim ulama berani sungguh. Ada satu kisah. Tok guru tu mengajar di kampung. Kampung biasalah, kampung dalam hutan. Rumah orang zaman dulu-dulu pakai pelita je.
Kan? Rumah kayu. Jadi tok guru tu mengajar. Orang kampung semua pakat hadir lah datang rumah tok guru tu dan mengaji. Jadi dijadikan ceritanya, ada seorang raja ni dia pergi memburu di dalam hutan. Cerita zaman dulu-dulu, dia pergi memburu dalam hutan dengan dia punya ulu balang apa semualah, panglima-panglima dia apa semua ikut sekali. Jadi tiba-tiba sultan tu dia tersesat. Tak jumpa jalan pulang ke istana. Sehinggalah dia ternampak sebuah rumah. Rumah tu menyala lampu kat dalam, tapi penuh selipar kat bawah. Dia kata kepada ulu balang dia, cuba pergi cek tengok rumah tu buat apa. Orang ramai sangat tengok selipar penuh kat luar tu. Mereka buat apa kat dalam tu? Ulu balang ni pergi tinjau, tengok rupanya ada majlis ilmu. Ada seorang tok guru duduk depan, kemudian orang kampung duduk depan tok guru tu mengajar dan mengaji. Nah, akhirnya ulu balang ni pun bagi tahulah kepada sultan tu, depa sedang mengaji kuliah, mengaji bab agama, tuanku. Best sangat ke mengaji tu? Tengok ramai sangat pergi, tuanku pun nak pergi dengar. Dia pergi curi dengar dekat luar je, dia tak masuk dalam. Dia pergi curi dengar. Dengar apa yang tok guru tu sebut, semua berkesan di hati dia. Oh betul lah. Betul. Lah kali dia kata beginilah, kita balik ke istana semula, nanti kamu buat surat titah daripada aku, perintahkan kepada ulama ni, suruh dia menghadap aku di istana kerana aku nak mengaji ilmu agama daripada dia. Kan, suruh dia datang istana dan mengajar aku. Apalah, balik istana, dia punya bendahara apa semua, buatlah surat dan hantar kepada tok guru ni, pada ulama ni, surat tu daripada raja, daripada sultan. Kan, titah sultan suruh menghadap tuanku di istana kerana nak mengajar tuanku dalam hal-hal agama. Apa jawab ulama tu? Tok guru tu jawab apa? Tok guru tu tak balas balik surat. Dia cuma jawab balik dekat wakil raja tu, ulu balang tu. Dia kata hampir habaq dekat sultan, kalau dia nak mengaji, apa pula aku pergi rumah dia? Dialah datang rumah aku. Ni siapa yang nak mengaji? Aku nak mengaji ke dia nak mengaji? Nampak ulama jawab macam tu. Nah, ulu balang dah terketak-ketak, takkan nak jawab macam tu. Ki habaq kat dia. Takut ulu balang ni. Takut pergi sana kepala tak ada. Dia pun pergi tapi dia cakap elok lah. Dia kata, tuanku, ulama tu kata kalau tuanku nak mengaji, tuanku kena pergi rumah dia. Dia tak boleh nak datang ke istana. Tuanku ni pun jenis okey sikit. Dia pun kata, tak apalah kalau macam tu kita berangkat ke rumah ulama ni, kerana aku memang betul-betul nak mengaji ilmu agama daripada ulama. Jadi tuanku pergilah rumah kampung tu, pergi dekat rumah tok guru tu. Pergi bukan bawa barang sikit-sikit, barang istana siap dengan cushion, dengan tukang kipas apa semua, kan raja. Kan? Dia punya tempat duduk dia khas, kan? Bawa sampai naik ke atas rumah tu letak. Jadi ulu balang kata orang kampung semua duduk tepi sebab tuanku nak duduk tengah-tengah. Tuanku nak dengar sendiri daripada ulama ni mengajar. Jadi letak kursi kat tengah-tengah tu, siap ada tukang kipas. Tuanku pun duduk tengah-tengah, dapat tengah kipas. Tok guru pun masuk nak mengajar. Tok guru tengok, tok guru kata, tuanku nak mengaji, tuanku kena ikut macam orang lain. Duduk bawah. Tuanku kat istana, tuanku sebagai sultan, saya sebagai rakyat. Tapi dalam kelas pengajian ni, saya guru, tuanku anak murid. Duduk bawah. Alih habis kursi-kursi dengan kipas-kipas semua alih. Nampak? Duduk bawah menghadap ngaji. Akhirnya tuanku tu jadi seorang yang alim. Seorang yang alim kerana dia tunduk kepada ulama. Jadi pemerintah yang adil, pemerintah yang taat dan takut kepada Allah. Itulah dia. Dan kita kena ingat, kita di Perak pernah ada seorang sultan yang sangat hebat. Nama dia Sultan Alang Iskandar. Dia seorang ulama. Bukan sebarangan sultan, ulama. Dia sultan dan dia mengaji ilmu agama sehingga naik tarahnya jadi ulama. Hebat dia. Suatu hari dia nak test ulama-ulama di negeri dia. Ada seorang ulama ni namanya Tuan Guru Haji Nawawi. Orang lama mungkin kenal, mungkin biasa pernah dengar nama dia. Mata dia kecil sebelah tu, muka garang, cengeng. Tuan Guru Haji Nawawi. Nama dia, orang buat nama masjid dekat Penggalan Baru, Masjid Nawawi. Ambil daripada nama dia, orang panggil dia Tok Wi. Tok Wi janggut merah. Kan? Janggut dia color merah.
Garang muka dia, cengeng. Dia jadi penasihat sultan. Dia yang ajar anak sultan mengaji. Dia kejar anak sultan, rotan tu. Anak sultan pun dia rotan. Berani sungguh dia nak mengajar Al-Quran. Hari ni anak orang pun tak boleh rotan dah. Cikgu sekolah, cikgu kena rotan balik. Nampak? Kan kes itu dalam video. Cikgu denda budak tu merangkak dalam kelas. Lah kali cikgu kena merangkak. Mengong. Nampak? Ni zaman Allah. Nah, habis macam mana nak didik anak jadi baik? Kan? Patut cikgu. Zaman kita dulu, zaman saya kecil-kecil lah. Tuan-tuan saya tak pastilah, tapi zaman saya kecil-kecil, kalau saya kena rotan dengan cikgu, balik janganlah bagi tahu. Kalau kita mengadu, ayah tambah lagi 2. Balik ayah kena rotan dengan cikgu. Mana? Kat mana? Ayah cikgu rotan. Oh, tak patut masa ni. Pelapang. Ayah bagi. Bagi lagi 2. Elok ada 1 tambah lagi 3. Ngadu kat mak pula, mak tambah lagi 2 jadi 5. Ada tak? Lepas tu kalau buat salah nak kena rotan dengan cikgu, balik sekejap je. Ayah tanya tu, nampak jalan sengit tu kenapa ni? Kena rotan lah. Tak adalah, saja je buat keras tu. Masuk bilik, aduh nak. Sebab ayah dia tahu, bila dia bagi kat cikgu dia tahu cikgu tu akan buat tindakan yang betul untuk anak dia. Hari ni tengok cubit sikit je anak murid, habis cikgu kena panggil lah dengan Jabatan Pendidikan. Kerana bertindak kasar dengan pelajar dan gini-gini. Dan macam mana? Sebab tu kita tengok anak murid hari ni tidak beradab dengan guru. Ilmu pun tak ada. Jadi tak berkat mengaji. Sebab apa? Sebab melanggar adab. Orang zaman dulu jaga adab dengan tok-tok guru, alim-alim ulama. Jadi Tok Guru Haji Nawawi ni, Sultan Alang Iskandar test ulama-ulama di negeri Perak. Satu hari di bulan Ramadan, bulan puasa, dia panggil semua ulama seluruh negeri Perak. Tok-tok guru, ustaz-ustaz semua datang ke istana. Tajuknya nak membincangkan hal ehwal agama di negeri Perak. Sultan sendirilah yang mempengerusikan mesyuarat. Waktu ulama semua duduklah dekat meja tu. Kemudian perbincangan pun bermula. Sampai kat pertengahan tu, Sultan pun panggil gundiknya masuk. Gundik masuk bawa dengan hidangan makanan. Macam-macam hidangan ada. Ikan siakap 18 rasa, kambing tergolek jatuh tangga, semua ada. Macam-macam makanan penuh atas meja. Lazat-lazat, sedap-sedap. Kan? Jadi ustaz-ustaz, tok-tok guru ni pandang sama dia. Ni bulan Ramadan kan, dia kata. Bulan puasa. Ni lauk macam mana? Nak? Dah lah tengah hari. Kalau dah petang boleh tahan kira, makna nak buka dah. Tengah hari ni. Nak, dia kata, dah macam mana kira ni? Dah Sultan suruh makan. Kita makan je lah, nanti ganti balik Jangan derhaka Sultan. Mereka cakap sama mereka lah. Hang gila nak derhaka, nak pancung kepala. Kan? Tak apa, kita makan je lah. Nanti kita gantilah balik. Kan? Dah Sultan suruh makan ni, ikut je lah, dia kata. Sultan pun apa lagi? Sultan kata, okey, apa lagi? Baca doa. Siap baca doa. Nak bulan puasa, tengah hari, hidang lauk, baca doa makan. Tuanku kata, Sultan kata. Tiba-tiba Tok Guru Haji Nawawi ni, Tok Wi ni, dia tepuk meja, pum, dia kata. Tuanku, dia kata, kalau tuanku nak masuk dalam neraka, tuanku masuk seorang-seorang. Jangan ajak kami sekali. Jangan seret kami untuk derhaka pada Allah. Dia cakap gitu dengan tegas, dengan suara yang lantang. Nampak? Tuanku pun tunduk kepala, menitih air mata dia. Tuanku menangis. Tuanku kata, Alhamdulillah, negeri beta masih lagi ada ulama, dia kata. Sebenarnya dia nak test je. Kalau dak tadi makan dah. Dah ngak. Siap jilat bungkus pula buat balik. Nampak? Tuanku nak test je. Sultan nak tengok ada tak ulama, ada tak seorang yang berpahaman agama berani menegur pemimpin sekiranya pemimpin itu salah. Dia nak test tengok situ. Tiba-tiba jadi orang alim, ayat Quran penuh di kepala, hadis dah di kepala. Tapi bila pemimpin atas buat salah, buat senyap. Ada ayat tu kata benda tu salah, dibuat sorok ayat tu. Buat cari tak jumpa ayat, tak nampak dalil. Ayat tak apa, yang tu tak apa tu. Menghalalkan benda yang haram, mengharamkan benda yang halal. Kilang arak di Shah Alam tu bukan baru-baru, lama dah. Kenapa masih lagi ada? Kita tak ada Jabatan Agama Islam ke kat Malaysia ni? Setiap satu negeri ada satu.
Mufti sampai 14. Satu negeri ada seorang mufti. Arab Saudi besar-besar, dia seorang je mufti. Kita mufti punya ramai. Nah, tapi masih benda yang diharamkan oleh Rasulullah dan Allah ada dalam tanah air kita. Malah bukan setakat proses untuk kita tolong ekspor pula luar negara. Bayangkan negara majoriti umat Islam, negara mengaku perlembagaannya Islam, negara Islam, tapi supply arak kepada negara bukan Islam. Siam tak ada kilang arak, Thailand. Kita yang ekspor arak kita sini hantar ke Siam. Nah, Siam tu negara kafir, kita negara Islam. Negara Islam supply arak ke negara kafir. Tak malu ke? Mana kita nak letak muka kita ni, rakyat Malaysia, di hadapan Rasulullah nanti di hari akhirat? Ya Rasulullah, syafaatkan kami. Rasulullah tengok orang Malaysia kan, mana nak letak muka? Nah, takbir kuat, semayang bagus dah, kita buat ketaatan lain, tapi yang tu macam mana kita nak buat? Sebab tu kita kena pastikan pemimpin yang kita lantik itu menjalankan tugas agama. Nah, sehingga dia boleh menjatuhkan perkara yang batil dan mengangkat perkara yang hak. Itu je. Memang kita tak ada kuasa nak hapuskan kilang tu. Takkan kita pakat ramai-ramai, sewa bas esok pergi kilang arak tu kita bakar ramai-ramai. Dan kita pula kena masuk penjara kan? Tak, bukan dengan cara itu, dengan cara kuasa pemerintahan. Pastikan orang yang pegang kuasa pemerintahan, orang yang akan menegakkan Quran dan hadis. Orang yang bawa perkara yang hak dan menjatuhkan perkara yang batil. Bukan kerana jawatan, bukan kerana duit ringgit. Hari ni pegang jawatan sebab apa? Sebab nak boleh ke diri dia, nak boleh ke kroni dia. Buang hari ni berebut nak jadi ketua parlimen, berebut nak bertanding dalam pilihan raya, berebut nak jadi exco. Sebab apa? Sebab dia fikir rumah boleh tambah renovate, dapur bagi besar sikit. Boleh beli rumah satu lagi di Damansara. Dah gaji RM10,000, boleh tukar kereta baru. Ada. Bunyi dah ni. Boleh sikit lagi. Boleh. Nak ceritanya situlah. Maknanya berkat tak ada. Berkat tak ada, tuan-tuan. Sedih kita. Kita negara umat Islam, kita semua orang Islam, tapi kita tak boleh laksanakan Islam. Kat mana kita ni? Apa masalah kita? Itulah bala sebenar. Bukan COVID ni. Bala sebenar itulah dia. Allah nak tunjuk pada kita. Kan? Kita negara orang Islam pun tak boleh laksana Islam. Apatah lagi negara yang bukan Islam. Tak? Tu maknanya zaman kita ni fitnah tu terlampau besar, dahsyat sangat. Kita kena buat sungguh-sungguh lah, berjuang sungguh-sungguh. Baik. Jadi yang pertama, manfaat menambah takutmu kepada Allah Ta'ala. Itulah perkara kebaikan. Jadi pastikanlah lepas ni apa saja kita buat, pastikan kita buat tu dengan ada rasa takut. Walaupun ulama kata buat-buat takut dulu, tak apa. Kita datangkan takut tu, walaupun tak rasa ikhlas sangat, tapi kita buat-buat takut. Moga-moga dengan buat-buat takut, takut tu datang sendiri. Akhirnya jadi takut sungguh. Kita semayang, kita ada rasa takut pada Allah. Takut semayang kita ni, kita buat cincai-cincai, Allah tak terima. Buat lebih kurang, kita pun buat betul-betul Allahu Akbar. Baca pelan-pelan, steady-steady, jangan kelang kabut. Buat elok-elok supaya ada rasa takut. Barulah perkara ibadat yang kita buat semua ni tadi, dia jadi berkat. Dia jadi manfaat. Kerana makna manfaat, kamu buat, bertambah kamu takut pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, makna baik dari sisi syarak ialah perkara yang ada faedah. Apa makna faedah? Faedatun bermakna samaratun. Samaratun bermakna hasil. Maknanya apa dia buat tu dapat hasil. Apa makna hasil? Hasil ni maknanya pahala. Dunia tempat bercucuk tanam, adapun akhirat tempat menuai hasil. Apa maksud cucuk tanam? Bukan kita tanam pokok, tapi maksud dunia ni ialah untuk kita kumpulkan amal ibadat kita banyak-banyak. Banyak mana yang kita mampu buat kebaikan, buatlah. Asalkan benda tu baik, buat. Biar nampak lekeh pun tak apa. Kalau siapa perasan dia pernah pergi umrah ataupun haji lah, kalau dia masuk je Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kadang-kadang ada macam-macam orang. Kadang ada budak
Nah, dia bagi plastik. Dia bagi plastik je. Plastik itu tujuan nak simpan slipper kita. Kalau letak keluar takut hilang, dia bagi plastik. Tapi dia rajin bagi plastik sana. Kenapa dia main bagi plastik? Sebab dia tahu walaupun benda tu nampak simple, tapi tu benda baik, dan buat di tanah haram pula, Allah lipatkan kali ganda pahala. Kan? Kalau waktu nak maghrib, kalau kita perasan, kita sampai awal kat Masjid Nabawi tu, kita pun tengah tunggu nak semayang, masuk maghrib, akan ada orang bagi air teh Arab. Dia bagi seorang sikit, bagi seorang sikit, bagi seorang sikit. Lepas tu dia bagi kurma, dia bagi buah zaitun lah, apa semua, dia bagi. Dia tak orang cakap apa, tak lokek dengan duit dia. Dia bagi. Sebab dia tahu ganjaran pahala tu besar, walaupun dia bagi sikit je. Tapi besar. Macam tu juga, kita buatlah sebanyak mana kebaikan yang kita mampu, walaupun sedikit je. Kalau kita mampu dari segi harta, bagi harta dalam bentuk duit ke. Tak boleh banyak, kan, bagi sikit. Tak boleh sikit, bagi banyak. Bagilah dekat mana kita mampu. Itu dia. Kalau tak boleh bagi dalam bentuk harta, bagi dalam bentuk tenaga. Datang masjid, tanya, ada apa-apa boleh tolong tak? Tengok orang duk masak-masak ke apa kan. Kan ada majlis ceramah ke apa, merewang kat belakang tu, buat masak-masak. Kita tunjuk muka. Nak kata ada apa-apa aku boleh tolong. Dan kita nak bagi duit, kita tak ada duit, kita tolong dengan tenaga lah. Tukang kacau ke apa. Ini datang-datang bawa Tupperware. Ada lebih, ambil senduk ketuk kepala dia. Ni lebih dia senduk juga dia. Ada jenis macam ni, tolong tak mau, nak ambil buat balik je tahu. Duit pun tak bagi. Nak masalah. Jadi kita bagilah setakat mana yang kita mampu. Ajak orang datang kuliah, kita nak berkuliah, kita tak pandai nak cakap, tapi kita bahagian ajak. Jadi boleh walaupun orang tu pergi tak pergi, itu belakang cerita, kita ajak dulu. Mana itu kebaikan dah kita buat. Buatlah apa-apa. Ada orang tu dia beli gayung. Ada satu orang pakcik tu, dia buat macam mana? Dia pergi kedai hardware, dia beli gayung banyak-banyak. Belilah dalam 20-30 set, dubuh dalam bonet kereta dia. Bukan orang kaya pun naik potong sagar gitu je, sagar lama. 30 set gayung dibubuh dalam bonet. Sampai kat masjid, dia bawa keluar gayung ni. Dia letaklah 5 ke 10 dekat kolah. Dia pergi masjid lain, letak lagi 5. Kan? Dia kata kalau orang guna gayung dia, pahala dapat kat dia. Selagi mana gayung tu orang pakai buat cedok untuk ambil uduk, dia dapat pahala. Kadang-kadang buat baik bukan payah sangat gitu je. Kita tak boleh nak bagi duit untuk beli aircon sebiji, memang mahal. Kita buat takat mana kita mampu lah. Kan? Kat rumah kita ada vacuum, kita tengok kapet ni berhabuk, tak payah tunggu AJK nak bagi tahu buat gotong royong. Bawa vacuum kita masuk dalam masjid ni, minta izin AJK, saya nak vacuum kapet daripada depan sampai belakang. Nampak? Ada masalah sebab ni rumah Allah. Banyak pahala kita akan dapat sebab rumah Allah. Itulah perkara-perkara kebaikan. Yang itulah disebut sebagai faidatun. Bila kita buat kat sini, hasilnya dapat akhirat, dapat pahala, tup naik. Tu maknanya perkara yang berfaedah. Jadi bila sebut tadi, maknanya perkara yang baik ialah perkara yang ada manfaat dan ada faedah. Apa makna manfaat? Perkara yang menambahkan takutmu pada Allah. Apa makna faedah? Perkara yang mendapat hasilmu di hari akhirat nanti. Jadi kalau perkara tu tak ada masuk dalam manfaat atau faedah, maknanya itu tak termasuk dalam perkara yang baik. Bila tak masuk dalam perkara yang baik, boleh jadi perkara tu sama ada dosa ataupun mungkin tak dosa tapi lara. Apa makna lara? Makna lara sia-sia. Contoh aja saja buat tanya soalan, jangan marah. Kalau kita tengok bola, dapat tak pahala di hari akhirat? Tengok orang main bola tu, Perak lawan Selangor, contoh. Lepas tu striker dia tu sepak bola masuk dalam gol. Adakah bila masuk bola dalam gol tu 1-0, kita pun dapat 1 pahala di hari akhirat? Dapat tak? Dah. Tak dapat pahala di hari akhirat. Jadi bila tak dapat, benda tu tak termasuk dalam perkara berfaedah. Jadi bila tak masuk dalam faedah, bukanlah mesti haram. Bukan saya tak bagi tengok, tapi janganlah leka sangat.
Sebab perkara tu termasuk dalam lagha, sia-sia, rugi. Sebab tu Allah keluarkan ayat wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia berada dalam kerugian. Rugi manusia. Habis masanya tiap-tiap saat buat benda tak faedah, buat benda yang tak dapat apa-apa. Sedangkan kita pun belum tahu dosa kita dengan pahala mana lagi banyak. Silap-silap dosa kita lagi banyak daripada pahala, tapi masa kita habiskan dengan benda tak ada faedah. Patut kalau kita buat benda faedah, meningkat pahala, akhirnya pahala lagi banyak daripada dosa, alhamdulillah. Jadi berat bahagian pahala, kan? Tapi dah kita buat tak peduli benda tu, buat benda sia-sia dan sebagainya, kan? Itu yang jadi rugi. Macam malam ni lah tuan-tuan, alhamdulillah, sebut syukur pada Allah kerana Allah tempatkan kita di masjid. Boleh jadi ada kawan-kawan kita pada waktu sekarang ni duduk kat kedai kopi, duduk sembang kosong situ, nak sembang pasal SOP. Dia kata rasa-rasanya PKP ni sambung lagi dah. Lepas tu ni dia punya kata aku rasa sambung. Seorang lagi pula kata tak, aku rasa tak sambung. Bincang tu macam juga dia menteri nak bincang. Nampak? Habis masa situ je. Baik duduk dengar kuliah, belajar tentang agama. Kalau tak faham pun dia duduk dalam masjid, niat i'tikaf, boleh pahala dah. Walaupun dalam kuliah dia tertidur. Nampak? Duduk mula hangguk. Senyap dah. Suara ustaz pun tak dengar dah. Nampak? Masuk alam mana tak tahu. Pergi syurga apa semua. Tak apa dah. Boleh pahala. Sebab duduk dalam masjid. Mana tempat kalau masuk dalam dia boleh pahala, melainkan masjid. Masuk Tesco tak boleh pahala, kan? Tak payah kata masuk Tesco, masuk istana belum tentu boleh pahala. Masuk parlimen lagi belum tentu boleh pahala, kan? Tapi masuk masjid kompom-kompom dah boleh pahala. Jadi tak rugi sikit pun. Buatlah perkara-perkara kebaikan, perkara faedah, perkara manfaat. Bukanlah maksud saya tadi bola tadi ke dan sebagainya, tengok drama apa sebagainya, bukanlah maksud benda tu tak boleh langsung. Tengok raja lawak ke, bukan tak boleh langsung, tapi tak payahlah over lebih-lebih sangat, sebab benda tu mensia-siakan waktu kita. Rugi tersangat-sangat. Kita ni nak makin lama makin dekat tuan-tuan. Makin lama makin dekat. Kita tengok depan cermin, dulu janggut kita hitam dah putih. Misai kita dulu hitam, sekarang dah putih. Janggut dengan misai kalau putih okey lagi, kalau dah sampai ke kening pun putih, tu dekat sangat dah tu, kan? Dia pun balik cek tengok, lemak. Nampak? Tapi tak semestinya kening hitam pun kalau orang nak panggil dah. Tak? Mati tak kira usia. Cuma bila mati tua ni, kata ulama, ada peringatan. Itu untung Allah sayang lah tu. Sebab tu Allah tak matikan terkejut, mati tiba-tiba, tapi Allah datangkan tanda-tandanya. Tanda sakit, nafas dah tak panjang, nafas dah mula pendek, nak bangun daripada duduk nak bangun berdiri dah makin tak larat. Dulu steady, dulu siap lompat boleh dulu, sekarang tak boleh. Nak jalan sikit sakit kaki. Itu semua tanda. Kenapa Allah bagi tanda? Supaya Allah bagi kita persediaan untuk kita taubat, untuk kita minta ampun, betulkan balik apa yang tak betul, apa yang silap dulu-dulu. Nak dengan kawan-kawan kita minta maaf, kan? Sebelum apa-apa terjadi, sebelum Allah ambil kita dalam keadaan kita tak sempat buat apa-apa. Jadi ada tanda ni, syukurlah. Nasib baik Allah bagi tanda. Ada berapa ramai kawan-kawan kita Allah tak bagi tanda, tahu-tahu pergi macam tu je, kan? Jadi kita ni beruntunglah. Ucap alhamdulillah. Walaupun dah sakit-sakit pun boleh datang masjid lagi, alhamdulillah. Maknanya hati tu masih lagi dekat kepada Allah, kan? Walaupun dah berusia, walaupun sudah badan sudah letih dan sebagainya, tu syukur pada Allah. Jadi buatlah segala bentuk kebaikan, sama ada dalam bentuk manfaat atau dalam bentuk faedah. Adapun perkara yang sia-sia, bukan langsung tak boleh buat, tapi janganlah lebih-lebih. Sikit-sikit jadilah. Mana kata hati ni nak tak ada gelak langsung pun tak boleh juga, tak ceria pula orang kata. Kita pun tengoklah raja lawak bagi nak cuit hati ni sikit, bagi ketawa sikit. Jadilah sikit-sikit sudah. Ini tak puas, habis cerita tu tukar pula channel, cari lagi channel cerita apa pula lagi best. Tak habis dengan TV. Tu masalah, kan? Takut lagi mati depan TV lagi. Sebab apa? Sebab ulama kata kebiasaan orang itu mati atas kebiasaan yang dia buat.
Tengok apa biasa dia buat. Kalau dia biasa tengok TV, takut-takut matinya depan TV. Bukan kita minta, takut-takut. Kalau biasanya duduk di masjid, insya-Allah matinya di masjid. Kalau biasanya dia suka semayang sunat, moga-moga matinya dalam semayang. Kalau dia suka dengan kuliah, mati tengah dengan kuliah. Kan? Kalau suka lepak kedai kopi, takut-takut mati tertelan kopi. Kan? Nah, tu. Ikut pada apa biasa dia buat. Kata ulama. Kita nakalkan aja. Jadi kita buatlah apa perkara biasa yang baik, supaya perkara biasa tu jadilah itu pada pengakhiran kita. Jadi bila akhir kita mati itu dalam keadaan baik, itulah kata ulama tanda permulaan akhirat yang baik. Dia bermula seseorang tu nak tahu azab kubur ni macam mana, kiamat di padang mahsyar ni macam mana, tengok nyawa dia mati tu macam mana. Kalau matinya dalam keadaan baik, insya-Allah dalam kubur nanti pun baik, naik di padang mahsyar nanti pun baik. Tapi kalau mati tu pun dah nampak macam-macam hal, takut-takut dalam kubur lagi teruk, di padang mahsyar lagi teruk. Allahu akbar. Nauzubillah, kita minta jauhlah. Kan? Jadi itu dia. Jadi perkara baik yang kita sebut tadi ni, faedah dengan manfaat ni, kata ulama, bacalah bismillah di dalamnya, barulah Allah berikan keberkatan. Walaupun tadi perkara tu baik, tapi kita tak baca bismillah, takut-takut dia tak ada berkat. Tu yang kita baca hadis tadi tu. Kan? Benda tu baik dah. Jadi kita mengaji. Sebab tu ulama, tok guru, dia karang kitab, dia tulis bismillah ke atas sekali, supaya biar kitab ni jadi berkat. Berkat tak berkat kitab ni, ratusan tahun telah meninggalkan kita, masih lagi orang membacanya di surau masjid. Tak pupus. Tak tenggelam dengan zaman. Ini menunjukkan ulama zaman dulu-dulu ikhlas mengarang. Dia dulu karang bukan pakai komputer ni, tulis tangan ni. Dakwah tu tulis. Kalau nak tulis tangan 10 muka surat pun letih. Ni berapa banyak muka surat? Tebal. Ulama dulu-dulu sanggup korban, bukan dapat royalty, bukan dapat gaji, bukan kerajaan suruh. Kerajaan kata okey, buat satu kitab, nanti aku bayarlah dalam 2 juta. Boleh tahan kira buat. Dapat projek, sonok dah tulis. Nah, ni dak bukan dapat apa. Yang diharap pahala di hari akhirat nanti. Orang zaman sekarang buat buku, kebanyakannya nak bagi laris, boleh kau untung hasil jualan buku dia. Ulama dulu bukan kira tu. Sebab tu tengok kitab lama, tak tahulah pihak masjid beli kat mana. Kitab lama ni murahnya. Yang saya punya masa saya beli dulu harga RM4.50. Harga kitab ni. Tapi nilai ilmu dalam ni bukan RM4.50, 4 juta pun tak mampu lagi. Lagi hebat daripada tu lagi. Sebab ilmu ni lah yang akan membawa kita pada syurga dan menyelamatkan kita daripada neraka. Takkan ilmu yang selamatkan ni nilai dia RM4 je. Tapi sebab ulama tak berkira dalam soal kerja amal, RM4.50 je. Tengok buku zaman sekarang boleh dapat RM4.50. Ditulis situ buku cara-cara semayang, cara-cara solat jenazah. Solat jenazah je ulama karang kitab fiqh, bukan sakat solat jenazah, semua jenis solat dalam tu. Di zaman sekarang dia tulis solat jenazah, cara-cara solat jenazah. Harga RM45.90. Betul tak? Siap muka dia kat depan tu. Gini. Muka kulit depan. Ulama dulu tuan-tuan, Allahu akbar, tengok mana ada muka dia. Dia tayang muka dia tak? Dah. Malu. Dia tak nak tunjuk muka dia. Ada satu kitab tu, nama kitab tu Syarah Usulut Tahqiq. Nama pengarang pun tak ada. Sampai orang yang tuliskan semula kitab tu kata tidak diketahui siapa pengarangnya, kerana pengarangnya tawaduk kepada Allah, tak nak namanya disebut-sebut. Dia tak tulis nama dia di kitab. Yang penting ilmunya sampai kepada orang ramai. Tu je yang dia nak. Allahu akbar. Orang zaman dulu, ulama dulu. Kalau ikutkan nak cari duit, patut orang dulu lagi kuat minta duit, sebab zaman tu susah. Zaman kita sekarang dah zaman senang. Betul tak? Zaman kita rata-rata semua orang ada kereta sendiri. Kalau tak kereta pun kurang-kurang satu rumah mesti ada motor. Zaman dulu nak boleh ke motor, orang hebat je lah boleh ada motor. Orang kaya je boleh ada kereta zaman dulu. Zaman kita senang banyak dah.
Kan? Tapi masih lagi berkira-kira dengan agama. Orang zaman dulu susah tapi tak berkira dengan agama. Tengok orang zaman dulu wakaf saja. Ada tanah wakaf, suruh buat surau, suruh buat masjid. Nah, ada ni bendang ni wakaf, semua duk wakaf, main wakaf gitu. Senang-senang. Kita Allah payah zaman hari ni. Nak suruh tolong belikan aircon untuk masjid. Tapi komplain kuat, panas masjid ni dia kata. Suruh beli aircon malah. Nampak? Lalu tabung derma RM1 dia bubuh. Macam mana nak bayar duit aircon kalau RM1 Nah, jadi jangan macam tu. Kita ringan-ringankanlah. Ni demi kebaikan kita. Untuk amal jariah juga, untuk bahagian akhirat. Jadi untuk nak boleh berkat, amallah baca bismillah. Moga-moga dengan selalu baca bismillahirrahmanirrahim, hidup kita semakin baik dan semakin baik. Sebab ziyadatul khair. Jadi ingatlah, apa saja kebaikan kita buat, bacalah bismillah di dalamnya. Tak rugi sikit pun. Baca bismillah. Mula kalau tak pernah amal, start daripada malam ni kita cuba beramal sama-sama. Nanti tuan-tuan tengok sendiri perubahan yang berlaku pada diri tuan-tuan. Mesti akan ada ni satu kelebihan yang akan Allah beri pada kita dengan sebab kita beramal pada agamanya, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Tapi tak habis hurai lagi ni. Tadi baru hurai dia punya kelebihan membaca bismillahirrahmanirrahim saja pada perkara baik. Nanti kita akan cerita hukum baca bismillah pula. Dia ada wajib, dia ada sunat, dia ada harus, ada makruh, ada haram. Lepas tu pula kita akan hurai pula setiap satu patah perkataan dalam dia. Bi tu apa? Ismi tu apa? Allah tu apa? Ar-Rahman tu apa? Ar-Rahim tu apa? Memang panjanglah sikit. Tang bismillah saja mungkin berbulan baru habis. Sebab kami di pondok, Tok Guru syarah bismillahirrahmanirrahim 7 hari 7 malam baru habis. 7 hari 7 malam tu tiap-tiap waktu kuliah. Subuh sekali, duha sekali, zuhur sekali, tiap-tiap kali kuliah. Bau 7 hari 7 malam habis. Kalau kita, tapi saya tak buatlah macam tu sebiji-sebiji macam Tok Guru buat. Kalau kita buat macam tu 7 bulan lah kita, sebab kita kuliah sebulan sekali. 7 bulan nak habis bismillah, masuk bulan ke-8 sedekah lagi. Jadi tak payahlah. Tak payah kita ikut sebiji-sebiji, kita ambil yang mana penting-penting lah. Yang dalam masyarakat kita ambil perkara tu, kemudian kita cuba amalkannya bersama. Tujuan apa kita cerita panjang lebar bismillah ni? Mungkin ada orang kata bismillah dia panjang sangat. Supaya kita nampak ayat Allah bukan kecil. Ayat Allah bukan kecil. Walaupun perkataan bismillahirrahmanirrahim, biar kita nampak kalimah ni besar di hati kita, barulah kita rasa agung, hebatnya ayat Allah. Dan kalau nampak bismillah pun hebat, apatah lagi ayat-ayat selepas dia. Itu tujuan kita mengaji, untuk membesarkan Allah, untuk mentakzimkan Allah, supaya Allah besar di hati kita. Bila Allah besar di hati kita, barulah dunia dan seisinya kecil saja di pandangan mata kita. Okey. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni, dan insya-Allah kalau tidak ada apa-apa masalah, kita akan bertemu lagi pada kuliah yang akan datanglah. Dan macam biasa di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar, Berwas. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan, bantu-bantulah dengan niatlah membeli sambil menderma. Moga-moga dengan hasil bantuan tuan-tuan semua ni, kami dapat memajukan sekolah kami sehingga dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara ataupun seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana
imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa dakhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.